Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkas berkait dengan fiqh berdasarkan kitab induk Imam Syafi'i, iaitu Kitabul Seperti yang kita sedia maklum bahawa kitab yang kita baca ni sebenarnya adalah kitab ringkasan, kitab ringkasan daripada kitab asal. Sebab kalau kitab asal seperti yang ditahqiq oleh Syekh Rif'at Fauzi sampai 11 jilid ni kitab ringkasan sahaja, dan perbincangan pun sebenarnya tidak secara detail. InsyaAllah untuk kita bincang secara detail berkaitan dengan khilaf-khilaf di kalangan ulama dalam mazahib, itu insyaAllah selepas khatam kitab ini mungkin kita boleh lanjutkan lagi perbincangan menyentuh topik-topik yang sama, cuma perbincangan lebih kepada khilaf-khilaf yang berlaku, yang mana perkara itu perlu juga sebenarnya. Cuma pada peringkat awal ni saya hanya nak memperkenalkan secara khusus pandangan Imam Syafi'i dari sudut fiqh. Seperti yang kita sedia maklum dan pada mukaddimah pengajian sebelum ini saya telah sebut bahawa kitab ini dibuat kajian oleh ramai ulama, dan ada yang buat PhD pun, yang mana tesis mereka fokus kepada metodologi Imam Syafi'i dalam menyusun kitab Jadi antara yang penting yang perlu kita tahu bahawa kitab ni merupakan satu rumusan Imam Syafi'i dari sudut fiqh berdasarkan kepada metod istidlal yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan setengah ulama menyebutkan bahawa kitab ni sebenarnya adalah merupakan himpunan qaul jadid Imam Syafi'i. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya qaul jadid ni pendapat yang dikatakan pendapat baru semasa Imam Syafi'i berada di Mesir ni tidaklah sebanyak qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Iraq itu. Jadi qaul jadid ni kira-kiranya tidak banyak sebenarnya pendapat. Walau bagaimanapun kitab ni boleh disebut juga sebagai himpunan antara qaul qadim dan juga qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Jadi pada pagi ini saya akan sambung perbincangan pada muka surat 181. Ini berdasarkan kitab terjemahan daripada bahasa Indonesia ni, yang mana kalau kitab Arab itu dia muka surat lebih kurang 114 ataupun 115 begitulah kalau kitab Arab ni. Jadi bab pada muka surat 181 tu perbincangan masih lagi berkenaan dengan salat, iaitu bangkit dari duduk. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa duduk ni salah satu perbuatan salat. Bila seseorang itu turun daripada qiyam itu, maka dia akan sujud, dan selepas sujud pertama dia ada duduk di antara dua sujud, kemudian sujud pula. Baik, untuk rakaat yang kedua dia ada duduk untuk tasyahud awal. Begitulah seterusnya yang berlaku dalam salat, ada qiyam, ada rukuk, dan ada sujud, dan juga ada duduk. Jadi bab ini, bangkit dari duduk ini adalah bangkit daripada duduk. Bangkit itu maksudnya berdiri, sebagai menandakan bahawa masuk rakaat yang baru. Itu maksud di sini. Maksud bangkit dari duduk ni mana daripada duduk untuk qiyam, untuk berdiri. Itu maksudnya.
Qaul yang ke-432, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abi Qilabah, ia berkata, telah datang kepada kami Malik bin Al-Huwairith, lalu ia salat di masjid kami. Ini kata Abu Qilabah. Dia kata Malik bin Huwairith ni seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi dia kata, demi Allah, sesungguhnya saya akan salat. Dan saya tidak hendak melaksanakan salat sebenarnya. Tetapi saya hendak tunjukkan cara ataupun kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah saya lihat sendiri. Jadi Malik bin Huwairith ni cuba mempertontonkan bentuk ataupun kaifiat salat Rasulullah kepada kalangan yang tidak melihat sendiri salat Rasulullah. Jadi Malik bin Huwairith dia akan tunjukkan kaifiat salat seperti mana yang dia lihat sendiri bagaimana Rasulullah salat. Antara yang beliau sebut, sebab hadis ni ringkas, dia tidak sebut daripada A to Z lah, tidak, daripada awal sampai akhir, cuma ringkas. Jadi Imam Syafi'i sebut hadis ini pun hanya dengan kadar untuk sebagai dalil bagaimana bentuk bangun daripada duduk ketika salat. Antara yang disebut oleh Malik bin Huwairith, beliau menyatakan bahawa Rasulullah berdiri dari rakaat pertama. Mana daripada rakaat pertama tu Malik menceritakan bahawa Malik bin Huwairith menceritakan Rasulullah bangkit untuk rakaat yang kedua lah. Dia cerita begitu. Apabila hendak bangkit dari rukuk, saya bertanya, bagaimana yang beliau lakukan? Malik bin Huwairith kata, seperti salat aku ni. Kamu tengok aku buat. Apa yang aku buat ni, inilah yang aku dapati sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-433. Jadi riwayat Malik bin Huwairith itu sebenarnya ringkas saja. Ringkas saja, tidak disebut secara detail. Baik, cuba tengok seterusnya. Daripada kenyataan selepas itu, kita boleh fahamlah apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan membawakan riwayat daripada Abu Qilabah itu. Imam Syafi'i berkata dalam qaulnya yang ke-433, diriwayatkan daripada Khalid Al-Hadza dari Abu Qilabah. Abu Qilabah itu sebenarnya Abu Qilabah ataupun Abu Qilabah. Seperti hadis yang di atas juga. Cuma dia menyebutkan, dia kata Malik bin Huwairith ni apabila mengangkat kepala dari sujud kedua, mana angkat kepala dari sujud kedua tu untuk rakaat yang kedua lah. Mana sujud yang kedua tu sebenarnya menyempurnakan rakaat pertama. Apabila angkat kepala sujud yang kedua, dia nak bangkit ketika itu untuk pergi ke rakaat yang kedua. Jadi sebelum dia bangkit itu, dia duduk dengan tegak. Mana duduk terlebih dahulu. Jadi dalam istilah mazhab Asmi, dia ini julus istirahiyah. Julus istirahah. Mana duduk rehat sekejap. Mana tidaklah daripada rukuk yang kedua tu terus bangun tanpa duduk sekejap. Di sini ada menunjukkan duduk sekejap itu. Cuma khilaf ulamanya duduk sekejap ini ada ketikanya Rasulullah buat, ada ketikanya Rasulullah tidak buat. Itu mengikut syarah lah dalam hadis. Sebab maklumat ini juga terdapat dalam Sunan An-Nasa'i. Setengah ulama mengatakan Nabi duduk istirahat jalsiyah ini ataupun julus istirahat ini, duduk rehat sekejap lepas angkat kepala daripada sujud yang kedua untuk naik rakaat seterusnya. Sebenarnya duduk itu adalah duduk untuk rehat pada ketika usia Nabi pun sudah agak lanjut lah, ketika Nabi sudah tua. Ada yang ulama yang sebut gitu. Jadi maknanya perbuatan duduk rehat sekejap sebelum berdiri ketika salat ini tidak dilakukan secara tetaplah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan ini termasuk dalam amalan sunat. Ini termasuk dalam amalan sunat. Baik. Jadi Malik bin
Malik bin Al-Huwairith, beliau menyebutkan bahawa jadi sebelum bangkit itu, berdasar kepada apa yang ditunjukkan oleh Malik bin Huwairith ini, dia kata Nabi duduk sekejap, tegak gitu. Dan ketika hendak berdiri, ia menekankan kedua tangannya pada langit. Mana dia beriktimat. Bila Nabi nak bangkit itu, Nabi tekan kedua tangan dia ke lantai sebagai, kita kata, untuk mengangkat tubuh dia. Ini pun tidak dilakukan secara tetap juga oleh Rasulullah mengikut syarah-syarah hadis. Bahkan setengah ulama mengatakan perkara ini berlaku kepada Nabi SAW ketika dia sudah lanjut usia. Sebab ada riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi bila nak bangkit untuk rakaat seterusnya, Nabi kita kata menggunakan paha, lutut dan paha. Mana tidak beriktimat dengan tangan dia di atas lantai. Ada yang sebut begitu. Ada riwayat lah yang sebut begitu. Jadi daripada gabungan riwayat kita boleh nampak bahawa perbuatan ini Nabi lakukan semuanya tetapi tidak dengan tetap. Ada ketikanya buat begini, ada ketikanya buat begini. Jadi perlu kita tahulah. Sebab itulah kalau kita tengok berkenaan dengan salat ni, perbuatan-perbuatan kecil lah. Misalnya letak tangan di dada, di perut, di bawah pusat dan sebagainya. Itu ada dalil semuanya. Begitu juga pergerakan telunjuk ketika tasyahud akhir. Sedikit perbeza itu tidak menjejaskan sifat salat Nabi. Bahkan semua itu termasuk dalam amalan Nabi berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Cumanya ada sesengah ulama dia tarjih hadis ini, dia tarjih riwayat ini. Maka di situlah berlaku perbezaan. Tapi perbezaan itu perbezaan yang kecil dan ianya muktabar sebab ada dalilnya. Perlu kita tahulah. Seterusnya, qaul yang ke-434, Imam Syafi'i berkata lagi, dari penjelasan ini, kami memahami, kata Imam Syafi'i, kami memahami dan menyuruh orang yang bangkit dari sujud atau duduk pada salat agar menekan kedua tangannya pada lantai ketika hendak berdiri, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini secara zahirnya, seperti riwayat Malik bin Huwairith. Hal yang demikian lebih menyerupai orang yang rendah diri, orang yang tawadhu' dan lebih membantu orang yang mengerjakan salat untuk bangkit. Jadi, bila dia tekan tangan dia ke lantai itu, sebenarnya lebih mudah, lebih ringanlah terasa untuk dia bangun. Sebab itulah setengah ulama mengatakan ini berlaku ketika Nabi sudah lanjut usia. Sebabnya ada riwayat-riwayat lain Nabi tidak buat begitu, terus Nabi bangun. Itu mungkin ketika waktu Nabi, tubuh Nabi masih kuat. Jadi, perkara ini perlu kita faham. Jadi kalau bila kita tahu perkara-perkara kecil begini, perbezaan yang agak kecil lah, sedikit sebanyak ada perbezaan, sebenarnya kita lebih selesa bila kita salat. Sebab mungkin ada ketikanya kita rasa tubuh kita tidak kuat, kita boleh bertongkatlah dengan tangan, beriktimat dengan tangan, itu tidak jadi masalah. Bila kita ada maklumat, mana kita akan buat dengan rasa senang hati, tidak ragu-ragu, tidak rasa bersalah. Kalau kita tahu satu sahaja bentuk yang dibuat oleh Nabi, sedangkan Nabi buat banyak bentuk, setengah-setengah amali salat kita sebenarnya. Jadi bagi Imam Syafi'i, perbuatan berduduk terlebih dahulu sebelum bangkit dan apabila bangkit itu bertongkat dengan menggunakan tangan, bahkan dalam riwayat, dalam kenyataan lain kita akan baca selepas ni, mana yang diangkat terlebih dahulu untuk bangkit itu adalah lutut. Kemudian barulah Nabi berdiri. Mana lutut terlebih dahulu. Ketika lutut Nabi angkat, tangan itu masih kita kata menyentuh lantai itu. Apabila ia berdiri dengan cara apa sahaja selain yang telah saya terangkan, kata Imam Syafi'i, katakanlah dia buat dalam bentuk lain. Dia tidak buat seperti apa yang saya sebut berdasar pada pemahaman daripada hadis Malik bin Huwairith. Bahkan dia duduk dalam bentuk, dia bangkit itu dalam bentuk lain, tidak bertokak dengan tangan dan sebagainya lah. Maka saya memandangnya makruh. Makruh ni maknanya, istilah makruh yang dimaksudkan di sini dalam, kalau kita tengok asal, nas asal daripada Imam Syafi'i, dia kata wa karihtuhu, mana saya rasa tidak suka lah. Tapi di karihtuhu tu maknanya makruh. Mana tidak lebih baik daripada itu, daripada apa yang saya sebut itu.
Namun ia tidak wajib mengulangi salat dan tidak pula perlu melakukan sujud sahwi kerana perbezaan sedikit itu merupakan perbezaan dari sudut hay'ah saja. Sunat itu dari sudut hay'ah. Sunat seperti yang saya sebut, bila nak bangkit daripada duduk untuk berdiri, bertongkat dengan menggunakan tangan pada lantai, kemudian terangkatlah lutut terlebih dahulu. Antara disebut oleh Imam Syafi'i, amalan itu dia lebih menunjuk kepada khuduk, tawaduk, menunjukkan kita ni hina, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Lebih menunjukkan ke arah itu. Selain daripada ia sabit berdasar pada riwayat sahabat Malik bin Huwairith ini, jadi saya suka begitulah. Tetapi kalau ada orang buat dalam bentuk yang lain, saya menganggap itu makruh saja. Tidaklah sampai ke peringkat dia kena i'adatus salah, ulang salat, dan tidaklah sampai peringkat dia perlu sujudus sahwi itu. Tidak perlu. Kerana ini hanya perbezaan dari sudut hay'ah, bentuk kecil saja. Hay'ah ni maknanya, hay'ah yang dimaksud ni maknanya amalan sunat. Maknanya tidak perlu sujud sahwi lah. Begitu. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab lain, iaitu tasyahud dan selawat atas Nabi. Ini ketika tahiyat. Ketika bertahiyat itu, bagaimana kedudukannya? Qaul yang ke-435, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepada kami. Mana Nabi mengajarkan perbuatan salat secara praktikal, secara amali, khususnya di sini dalam kenyataan ini, misalnya dari sudut tasyahud, mana penting seriusnya Nabi mengajar tentang salat ni seperti Nabi mengajar baca Quran kepada kami. Mana perkara itu sangat jelas. Maksudnya perkara itu sangat jelas. Bagi kami sahabat sangat jelas. Praktik salat Nabi SAW. Kemudian beliau membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. At-tahiyyat maknanya penghormatan. Kata-kata hormat. Al-mubarakat yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Salawat, at-tayyibat, serta kebaikan-kebaikan lillah, semuanya milik Allah. Assalamu alaik, salam sejahtera ke atas engkau, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkatan daripada Allah. Assalamu alayna, salam sejahtera juga ke atas kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Dan kami juga dan saya bersaksi, asyhadu itu makna saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang rasmi. Ini tahiyat mengikut riwayat daripada Ibnu Abbas. Imam Syafi'i kemukakannya ini. Kata Imam Syafi'i ini lagi dalam qaul yang ke-436, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berselawat ke atas Rasul. Al-Ahzab, ya ayuhal ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, seperti yang biasa dibaca ketika khutbah itu. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah juga kamu. Berselawatlah juga kamu untuk Nabi, untuk Rasulullah SAW, bahawa berselawat kepadanya ketika salat dan ucapkanlah salam penghormatan. Selain daripada berselawat itu,
Mana ucapkan juga, doalah juga kesejahteraan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suratul Ahzab sebagai penghormatan kepada Nabi. Imam Syafi'i kemukakan, tujuan Imam Syafi'i kemukakan ayat 56 suratul Ahzab ini sebagai nak menyatakan selawat kepada Nabi ini wajib. Dan yang wajib ini sebenarnya berkait dengan salat. Itu yang difahami oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i lagi, pada qaul yang ke-437, maka tidak ada tempat yang lebih utama untuk berselawat selain pada salat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa berselawat kepadanya ketika salat adalah fardu. Fardu ni makna termasuk dalam fardu dia mengikut dalam Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama lah, dan termasuk pandangan jumhur itu adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri bahawa rukun dengan wajib dengan fardu ni, fardu sama dengan rukun. Kalau wajib tu lain lah. Fardu ni bila sebut fardu dengan rukun ni dia pengertiannya sama. Ini mengikut jumhur ulama dan termasuklah Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i. Jadi bila berdasar pada ayat suratul Ahzab itu arahan Allah supaya kita berselawat dan juga mendoakan kesejahteraan kepada Nabi. Kemudian berdasar kepada hadis-hadis pula adanya syariat selawat, maka bila digabungkan ayat itu dengan hadis-hadis Nabi, maka tempat yang paling aula, bahkan hukumnya adalah fardu untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi ini, gabung hadis dan juga ayat itu, maka Imam Syafi'i menetapkan bahawa berselawat dan juga memberikan salam ini berselawat kepada Nabi ini termasuk perkara yang fardu dalam salat. Kalau di luar salat itu tidak fardu. Dalam salat, khususnya dalam salat. Baik. Kena ingatlah bila sebut fardu, dia sama saja maksudnya dengan rukun. Ini mengikut pandangan jumhurul ulama. Baik, diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu? Maksud pertanyaan Abu Hurairah berselawat ketika salat. Sebabnya kalau kita perhatikan ajaran selawat yang keluar daripada lidah Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan pada riwayat sahabat, dia tidak banyak. Dia ada sekitar, tak silap saya, 9 berdasarkan pada riwayat. Sebab ada ditunjukkan kepada saya, dihantar kepada saya itu, ada satu buku yang menyebutkan selawat pada Nabi ni ada 70 bentuk selawat. 70 bentuk. Jadi, tapi kalau kita belajar hadis, hanya lebih kurang, begitulah, tak silap saya 9, tak lebih daripada itu. Mana lafaz selawat yang datang daripada Nabi, yang warid daripada Nabi SAW. Jadi, saya syorkan kita ikut yang jelas daripada Nabi. Kalau selawat yang diajarkan oleh orang lain yang tidak bersumber daripada Nabi, itu tidak perlu diamalkan. Sebab kita tidak boleh bertabarruk dengan lafaz, dengan setiap huruf itu kita tidak boleh bertabarruk sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia bukan lafaz yang diajar oleh Nabi. Jadi kenapa kita tinggalkan yang Nabi, ambil yang lain? Itu perkara yang tidak logik bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tinggal perkara itu. Tak perlu kita nak hukum, tak perlu kita serah pada mufti. Cuma kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, kita kena utamakan yang Nabi. Sebab bila sebut Nabi, dia beginilah mudah. Kalau saya nak guna bahasa mudah, kenapa kita tinggalkan ajaran yang lahir daripada orang yang maksum, kita ambil ajaran orang yang tidak maksum. Kita kata wali ke, siapa sahajalah, mereka tidak maksum. Kenapa kita ambil yang daripada mereka? Kita tinggalkan ya Rasulullah. Itu satu persoalan besar. Kalau kita merasakan diri kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sahabat pun boleh, sebab diiktiraf oleh orang yang maksum, iaitu Nabi SAW dan juga Al-Quran. Ini sebenarnya cara hidup. Inilah sebenarnya cara hidup umat Islam. Dia mengutamakan hak Nabi, mengutamakan ajaran yang datang daripada Nabi berdasar pada riwayat-riwayat yang sahih. Itulah sebenarnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepatutnya begitulah. Jadi bila Abu Hurairah tanya, maka Nabi pun kata, sebut beginilah. Engkau ucap begini. Kalau selawat dalam salat, yang mana selawat ini pada kita tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim thumma tusallimuna alaih. Kemudian kamu mengucapkan salamlah ke atas aku. Kemudian kamu ucap salamlah kepada aku, kata Nabi SAW. Baik. Jadi kena ingatlah sebelum kita pergi lebih jauh bahawa tasyahud akhir itulah yang menjadi rukun, menjadi fardu. Yang menjadi fardu, kalau tinggal dengan sengaja boleh menyebabkan solat itu jadi batal. Jadi batal. Solat itu tidak dianggap sebagai sah lah. Mana kena ulang balik. Walaupun adalah khilaf kita ke bincang selepas. Jadi kalau tertinggal tasyahud akhir itu bagaimana sepatut dilakukan, dia ada perbincangan selepas ini. Baik. Kata Imam Syafi'i lagi dalam qaul yang ke-438, cuma kena ingatlah kalau kita perhatikan di sini sampai akhir lah berkait dengan tasyahud ini, kita dapati bahawa Imam Syafi'i tidak mengesyorkan tambah sayyid itu. Sayyidina. Tetapi ulama dan mazhab Syiah ada yang berpendapat harus, mana boleh lah, sebagai nak memuliakan Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i sendiri kalau kita tengok dalam kitab Al-Um ni, dia tidak sebut. Bahkan dia kata tidak boleh tambah pun. Kita kekalkan seperti asal ni dia ajarkan oleh Nabi, itulah yang terbaik. Sebab tambah Sayyidina ni memang berlaku khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i sendiri, misalnya kitab Al-Um ni, dia tidak sebut perkara itu. Bahkan dia sebut mana tidak boleh. Paling tidak punya hukumnya makruh kalau buat tambahan itu. Sayyidina tu, kecuali kita kata doa akhir itu ada dasar pada dalil. Doa ketika tasyahud, selepas tasyahud akhir sebelum bagi salam, ada Nabi ajar doa. Itu tak apalah. Bahkan ulama kata boleh kita baca mana-mana doa pun boleh, ada yang kata begitu. Tetapi untuk menambah Sayyidina ni, bagi Imam Syafi'i, bagi dia itu satu perkara yang tidak perlu. Bahkan tidak wajar lah. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ada tokoh-tokoh kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan itu termasuk dalam perkara yang harus, yang diharuskan. Bolehlah tambah itu. Bahkan setengah menganggap itu sunat. Agak jauh lah sedikit. Cuma saya sendiri, saya berpegang kepada pandangan Imam Syafi'i berdasarkan kepada hadis yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Mana tidak ada sebut Sayyidina. Kukuk mana pun kita kena fahamlah perkara ini termasuk dalam khilaf. Jadi kalau Imam Syafi'i sendiri, tidak ada tambahan itu. Jadi perkara ini kita boleh dapat dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang perbezaan ataupun kita kata khilaf empat mazhab. Dibincang juga perkara ini berkenaan Sayyidina ni. Imam Syafi'i kata tidak ada tambahan itu, tidak perlu, tidak wajar lah. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan harus. Jadi kalau kita lihat kepada mana lebih baik, biarlah kita terimalah khilaf. Tapi kalau kita bincang pula mana lebih baik daripada kita tambah perkataan Sayyidina dengan tidak tambah, tentu lebih baik tidak tambah. Sebab pertama sekali kan itulah asal yang diajar oleh Nabi dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat dan juga yang diterima oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, kata Imam Syafi'i lagi, ni qaul yang ke-438. Bila mana diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengajarkan mereka tasyahud dan bagaimana berselawat kepadanya dalam salat, maka wallahu a'lam lah, kata Imam Syafi'i, tidak boleh bagi kita mengatakan tasyahud itu wajib dan selawat kepada Nabi itu tidak wajib. Jadi selawat dengan tasyahud dengan selawat ni kedua-duanya diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak bolehlah kita kata tasyahud saja yang wajib ketika tahiyat akhir. Manakala selawat kepada Nabi tidak wajib. Ni tahiyat akhir. Itu tidak boleh kita kata begitu. Sedangkan kedua-dua perkara itu, iaitu berkait dengan amalan tasyahud dan juga tasyahud ni mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itulah ketika tahiyat akhir, dan juga selawat pada Nabi. Macam mana kita nak bezakan hukum sedangkan semuanya datang daripada Nabi, sama ada dalam bentuk hadis qauli dan juga dalam bentuk hadis fi'li, semuanya daripada Nabi, sokongan daripada ayat Al-Quran pula. Maka tidak sayugialah kalau kita kata hanya tasyahud sahaja wajib, selawat tidak wajib, itu tidak patut begitu. Sedangkan kedua-duanya adalah fardu, mesti dibaca.
Kalau tidak, boleh menyebabkan tidak sah salat itu. Itu kata Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i berkata apa ni? Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-439, bagi setiap Muslim yang telah wajib untuk mengerjakan salat-salat fardu, sepatutnya mereka belajarlah tentang tasyahud dan selawat ke atas Nabi seperti yang Nabi ajar kepada para sahabat. Sepatutnya begitulah. Sesiapa yang tidak membaca tasyahud, tasyahud ni makna ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, dengan lengkap seperti yang kita sebut pada muka surat 182 itu. Dan juga selawat seperti yang disebut dalam muka surat 183. Bila digabung antara tahiyyat itu ataupun kita sebut sebagai tasyahud itu dengan selawat itu untuk tasyahud akhir. Itu untuk tasyahud akhir. Baik, sesiapa yang tidak membaca tasyahud dan juga tidak membaca selawat kepada Nabi dalam salatnya, sedangkan dia boleh baca, dia mampu baca, maka dia wajib mengulangi salatnya. Sebab ini dianggap sebagai perkara yang fardu lah. Atau sebaliknya, maka ia harus mengulangi sampai ia membaca kedua. Mana mesti baca, wajib baca. Apabila dia tidak pandai membaca, katalah dia tidak boleh baca dengan sebab kelemahan. Apabila dia tidak pandai membaca tasyahud seperti yang diajar oleh Nabi dan juga selawat seperti yang diajar oleh Nabi dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang pertamanya riwayat daripada Ibn Abbas, yang kedua ni bukan selawat itu riwayat daripada Abu Hurairah. Katakanlah dia tidak boleh baca dengan cara yang betul. Boleh baca tapi salah. Maka dia bacalah setakat yang dia boleh baca. Mengikut kadar kemampuan dia. Ini kelanggaran. Mana bila kata dia baca tu tak betul, jangan dia tinggal terus, bacalah. Dia belajar tapi ada setengah-setengah orang ni dia lemah. Dari segi sebut lidah dia tu tidak fasih. Jadi sebut tu salah, khususnya dari sudut makhraj. Sebab dalam pemerhatian, ialah seperti yang kita sedia maklum, orang Melayu kita ni, kalau untuk mat tu tidak menjadi masalah. Panjang pendek bacaan dengan sebab adanya huruf mat itu tidak jadi masalah. Masalah orang Melayu kita ni dari segi makhraj huruf. Dan semua sebenarnya bangsa lain yang tidak Arab pun makhraj huruf ni hanya jadi masalah. Kalau masalah mat itu tidaklah menjadi masalah sangat, boleh disebut, tapi makharijul huruf, tempat keluar huruf dengan sifat-sifat huruf, itu perkara yang perlu dipelajari secara khusus. Dan bagi setengah orang, walaupun belajar pun nak sebut dengan tepat itu kadang-kadang sukar. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, bacalah dengan kadar yang setakat yang dia belajar, setakat yang dia boleh sebut, dia baca setakat itu. Baik, dalam hal ini tidak memadai baginya selain membaca yang disebut sebagai tasyahud dan selawat atas Nabi SAW. Apabila ia boleh membaca kedua-duanya, namun dia lalai. Dia boleh baca, cuma dengan sebab dia lalai, tertinggal, dia tak baca. Ataupun sengaja dia meninggalkannya, maka salatnya dikira batal. Dia bagi salam dalam keadaan dia tidak baca atau salam dan selawat dalam keadaan dia ada kemampuan untuk membaca, maka salat dia itu terbatal dengan sebab itu. Maka dia wajib mengulanginya. Tasyahud dan selawat atas Nabi SAW wajib dibaca pada setiap salat. Pada salat subuh, tasyahud pertama dan kedua digabung menjadi satu. Jadi ketika salat subuh yang ada 2 rakaat, jadi dia tidak ada tasyahud awal, maka tasyahud akhirlah dia baca. Jadi tasyahud akhir ni, maksud tasyahud akhir ni mana gabung di antara tasyahud dan juga selawat itu. Yang mana baca dengan lengkap lah at-tahiyyat sampai kepada selawat. Seperti mana riwayat yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang bersumberkan daripada Abu Hurairah itu. Apabila meninggalkan tasyahud awal dan salat atas Nabi SAW pada tahiyyat pertama dengan sebab lupa, dan dia tidak wajib mengulangi salat, namun disunatkan dia sujud sahwi. Namun sesiapa meninggalkan tasyahud akhir dan selawat dalam tasyahud akhir, tak kiralah tinggal itu kerana lupa ke atau sengaja, maka dia wajib ulang semula. Bukan qada, wajib ulang. Sebab ni kalau qada ni di luar salat, ni ketika masih qada ni di luar waktu, ni masih dalam waktu, maka dia kena i'adah. I'adah ni maknanya ulang balik salat, bukan qada, tidak. Baik, seterusnya bab seterusnya.
bangkit dari rakaat kedua. Sekarang ni kita nak bincang pula bangkit dari rakaat kedua. Bila sebut bangkit daripada rakaat yang kedua ni maksudnya setelah selesai tasyahud awal. Bila seorang itu selesai membaca tasyahud awal, maka dia nak berdiri. Itu maksud tajuk ini. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-440. Dalam qaul yang ke-440 ni, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah, beliau berkata, Rasulullah SAW mengerjakan salat 2 rakaat bersama kami. Kemudian ia bangkit dan tidak duduk. Bangkit di sini makna bangkit pada rakaat yang kedua. Dan tidak duduk. Maka orang ramai pun bangkit bersama beliau, bersama baginda SAW. Apabila selesai salatnya, kami menunggu Rasulullah memberi salam. Tiba-tiba Rasulullah bertakbir, kemudian melakukan sujud 2 kali. Sujud 2 kali maksudnya sujud sahwi. Sujud 2 kali yang dimaksudkan di sini adalah sujud sahwi. Lalu beliau duduk, setelah itu memberi salam. Bila Nabi sujud 2 kali, ini sujud sahwi lah. Selepas itu barulah Nabi memberi salam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Di bawah tajuk solat Jumaat, perbahasan tentang solat Jumaat. Bab ma ja'a fi sahwi. Ma ja'a fi sahwi. Perbincangan tentang lupa, tentang orang lupa, sujud sahwi lah, tentang sujud sahwi. Baik, qaul yang ke-440 ini sebenarnya Imam Syafi'i kemukakan riwayat daripada Abdullah bin Buhainah ini untuk menyatakan bahawa adanya syariat sujud sahwi itu. Ada syariat, sebab sujud sahwi ini sebenarnya antara perkara yang khilaf juga di kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini ada sebagai syariat yang sunat, tidak wajib, sunat. Antara inilah dalilnya, riwayat Bukhari, Nabi terlupa. Nabi terlupa untuk membaca tasyahud awal. Jadi kalau Syiah dia tak terimalah Nabi, mana boleh lupa Nabi. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, perkara ini hakikatnya berlaku begitu. Nabi lupa. Dan Nabi lupa ni sebenarnya dia tidaklah menyebabkan terjejas syariat itu, tidak. Bahkan di sini dia ada hukum. Makna kalau berlaku begitu, Nabi nak tunjuk pada kita praktikal solat. Kalau berlaku tertinggal tasyahud awal, maka kamu sujud sahwi lah. Itu ada syarat, itulah hikmat dia untuk menyatakan hukum. Iyalah kalau kita nak kata boleh, tak perlulah berlaku tersalah dalam salat untuk menunjukkan, menzahirkan adanya sunat sujud sahwi itu. Nyatakan saja secara qauli. Kenapa ada fi'li, dalam bentuk fi'li? Mana dikatakan Nabi tu maksum tiba-tiba boleh terlupa? Tu silap lah. Jangan kita ingat Nabi ni maksum dengan maksud dia tak terlupa. Tu silap. Tak ada seorang ulama ahli sunnah kata maksud Nabi maksum ni dia tidak lupa. Dia lupa tu sifat manusia. Cumanya lupa Nabi ni bukan pelupa. Nabi lupa tapi bukan pelupa. Dan lupa sekali-kala berlaku itu tak ada seorang ulama ahli sunnah kata dia boleh menjejaskan proses tablighur risalah. Proses menyampaikan risalah itu tidak terjejas. Maka tidaklah dengan sebab berlaku 1-2 kes Nabi lupa, maka menyebabkan kita rasa ragu terhadap keupayaan Nabi untuk menyampaikan risalah Allah. Boleh jadi Allah suruh, boleh jadi dia tak ingat nak sebut. Mungkinkah berlaku begitu? Tidak akan mungkin berlaku begitu. Sebab apa? Sebab maksum Nabi. Allah jaga. Jadi maknanya seolah di sini Allah sengaja takdirkan Nabi ni lupa di sini untuk menunjukkan hukum. Adanya hukum sujud sahwi. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak mencedera, mencacatkan Nabi pun tidak. Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah bahawa ia berkata, Rasulullah SAW langsung bangkit setelah rakaat kedua pada salat zuhur. Ini penjelasan. Maknanya dalam riwayat yang lain, maknanya kenyataan daripada Abdullah bin Buhainah lebih jelas lagi. Sebab kalau dalam riwayat pertama tadi, riwayat Bukhari itu, dia sebut agak umum. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Buhainah, dia sebut dengan jelas bahawa Rasulullah terlupa tu tasyahud awal itu pada salat zuhur. Mana Nabi tidak duduk pada rakaat itu. Mana Nabi tidak baca tasyahud awal. Bila Nabi menyelesaikan salat dia,
Beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali kemudian memberi salam. Maknanya menyelesaikan salat, maknanya sebelum bagi salam, selesai dah salat. Kira-kiranya nak bagi salam. Sebelum bagi salam itu, Nabi SAW melakukan sujud sebanyak 2 kali. Kemudian selepas itulah baru Nabi SAW memberi salam. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-441. Oleh kerana itu, kami mengatakan, berdasarkan kepada riwayat yang dikemukakan ini, kata Imam Syafi'i, ini istimbat Imam Syafi'i. Kesimpulan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Apabila orang yang melakukan salat meninggalkan tasyahud awal, maka dia tidak wajib dia mengulangi salat. Mana salat dia tetap sah, cuma disunatkan sujud sahwi. Maknanya, tasyahud awal ni bukan fardu, bukan rukun. Mana tertinggal, tidak perlu diulangi salat. Bahkan sunat sujud sahwi. Apabila orang itu, ini perincian masalah. Perincian masalah berkait dengan tertinggal tasyahud awal. Apabila orang itu hendak berdiri dari rakaat kedua, lalu ia teringat sewaktu masih duduk, maka hendaknya ia menyempurnakan duduknya itu dan tidak melakukan sujud sahwi. Maknanya bila seseorang itu, dia duduk, bila ni rakaat yang kedua, dia duduk, kemudian dia hendak bangun, tapi tak bangun lagi. Dia hendak bangun. Maknanya di situ dia ada lupa untuk tasyahud awal. Kemudian dia hendak bangun. Ketika itu dia teringat, tidak tasyahud awal lagi. Pada ketika itu, dia sempurnakan tasyahud awal. Kemudian selepas selesai tasyahud awal, dia bangkit, dia bangun. Dan dia tidak perlu sujud sahwi itu. Sebab apa? Sebab lupa itu, lupa yang tidak ke peringkat dia telah berpindah rukun. Maknanya seseorang itu terlupa. Ada kan berlaku begitu? Kadang-kadang kita sudah angkat dah pungut tetapi tidak berdiri lagi. Baru teringat, tasyahud awal tak baca lagi. Kita duduk. Duduk semula. Maknanya dia tak bangun lagi. Cuma dia terlupa. Bila nak bangun, baru dia teringat. Tasyahud awal tak baca lagi. Dia terus baca tasyahud awal dan dia tidak perlu sujud sahwi. Itu maksudnya. Setiap orang ada ni pengalaman ini. Berlaku begini ni mesti ada pada kita. Itu perkara biasa. Baik, seterusnya, namun apabila mengingatnya ketika ia dalam keadaan berdiri, maka ia wajib kembali duduk kemudian melakukan sujud sahwi. Ini pun khilaf lah. Cuma kita sebut ni pandangan Imam Syafi'i. Tetapi kalau dia lupa tasyahud, lupa tu bila? Tadi lupa ketika masih duduk. Ni lupa ni ketika dia sudah berdiri tegak. Sempurna dah berdiri, bangkit daripada rakaat yang kedua tu sudah sempurna dah bangkit itu berdiri. Tiba-tiba pada waktu itulah dia teringat bahawa dia belum lagi melaksanakan tasyahud awal. Maka kata Imam Syafi'i, wajib dia kembali duduk. Mana dia kena duduk. Dia kena laksanakan juga tasyahud awal dan selepas akhir salat, sebelum dia bagi salam, dia kena sujud sahwi. Sebab sujud sahwi dilaksanakan di akhir. Demikian juga apabila dia telah selesai salat, jika waktunya belum terlalu lama, maka ia harus menyempurnakan salatnya kemudian melakukan sujud sahwi. Namun apabila jaraknya sudah agak lama, maka dia harus mengulangi salat. Maksudnya begini, katakanlah, ni kis andaian yang ketiga. Katalah seorang itu dia tertinggal tasyahud awal. Dia tak ingat tu sampai ke selesai salat. Setelah dia bagi salam, selepas tu baru dia ingat, tasyahud awal tadi, rupanya dia tertinggal tasyahud awal. Maka dia sujud sahwi. Dia begini, maknanya dia tidak perlu mengulangi salat itu. Katakanlah bila dia bagi salam, terbukti. Tertinggal. Sebab dia kata sini, dia telah selesai salat. Apabila dia selesai salat, tapi selesai salat tu waktu dia belum terlalu lama, maka wajib dia menyempurnakan salat dia, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Jadi melakukan sujud sahwi ni selepas salat ni. Namun apabila jaraknya sudah agak lama, maka ia harus mengulangi salat daripada awal. Kena perhati, ambil semula. Dia ada dua, dalam mazhab Syafi'i ni dua, tertinggal tasyahud awal dengan tertinggal tasyahud akhir ni dia ada beza. Sebab tasyahud awal ni tidak dianggap sebagai
kita kata fardu salat. Tasyahud akhir ni adalah fardu salat. Kalau berkait dengan tasyahud akhir di sini, saya terlupa bagi penekanan tadi. Jadi kata-kata di bawah ni, di bawah kata-kata 441 ni yang dikatakan sujud sahwi ni, mula-mulanya Imam Syafi'i sebut tentang tasyahud awal. Tasyahud awal. Jadi kalau dia terlupa, bila dia sebelum dia bagi salam, dia teringat tentang ni, kita ambil masalah yang kedua. Jadi bila dia tertinggal tasyahud awal, tiba-tiba dia teringat masalah kes yang pertama, situasi pertama, dia ingat tentang sujud sahwi itu sebelum dia bangkit daripada salat, sebelum dia berdiri. Maka dia kena teruskanlah tasyahud awal itu sebab dia tak berdiri lagi dan dia tidak perlu sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang itu tertinggal tasyahud awal dan dia pun telah berdiri, telah qiyam dengan sempurna, pada waktu itu dia teringat pada dia terlupa untuk tasyahud awal, maka dia kena turun untuk tasyahud awal itu, dan selepas itu dia kena sujud sahwi sebelum salam. Itu yang masalah. Masalah yang seterusnya berkenaan dengan apabila ia berdiri dari tasyahud akhir. Berdiri dari tasyahud akhir. Mana dia terlupa tasyahud akhir. Maknanya seolah dia berdiri itu, kalau dia berdiri pada rakaat yang kelima lah. Padahal tidak ada rakaat yang kelima ni. Seseorang itu terlupa baca tasyahud akhir. Tiba-tiba bangun. Maka dia wajib duduk untuk tasyahud akhir. Dia kena duduk. Sebab kalau dia teruskan rakaat itu jadi 5 rakaat dia salat. Mana ada salat 5 rakaat. Maka dia kena duduk untuk tasyahud dan melakukan sujud sahwi. Demikian juga apabila dia telah selesai salat. Jika waktunya belum terlalu lama, maka dia harus menyempurnakan salatnya kemudian melakukan sujud sahwi. Katakanlah dia tertinggal tasyahud akhir. Dia telah bagi salam. Kalau jarak itu tidak lama antara dia memberi salam dalam keadaan dia terlupa tasyahud akhir, dan jarak itu tidak terlalu lama, selepas tu baru dia ingat. Jarak itu tidak lama antara memberi salam dengan ingat bahawa dia terlupa tasyahud akhir. Jarak itu tidak lama, dia kena masuk semula dalam salat. Niat masuk semula dalam salat, dan dia sempurnakan tasyahud akhir yang dia lupa, dan dia kena sujud sahwi. Satu kes lagi, kes yang sama, cumanya selepas dia selesai salat, sudah bagi salam, tiba-tiba selepas tu dia teringat, rupanya salat tadi dia tak baca tasyahud akhir. Dan jarak di antara salam itu dengan ingat itu jaraknya lama, maka dia tidak boleh masuk semula untuk melaksanakan tasyahud akhir, tapi dia kena ulang semula daripada awal sampai akhir. Itu yang dimaksudkan di sini. Contohnya beginilah. Katakanlah seorang itu salat zuhur, dia telah bagi salam, selesai salat zuhur. Kemudian kita kata lama selepas itu. Misalnya 10 minit, kalau lama tu kira 10 minit tu, ataupun setengah jam lebih lama lagi, baru teringat, salat tadi, yang aku salat tadi, aku lupa tasyahud akhir. Jadi apakah boleh dia masuk semula dalam salat, sekadar melakukan tasyahud akhir dan bagi salam dan sujud sahwi? Tidak boleh. Dia kena laksanakan semula salat daripada awal sampai akhir. Tak timbul dah salat sujud sahwi sebab dia i'adah, dia ulang semula. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi maknanya jarak yang memisahkan di antara selesai salat dengan ingat tu diambil kira dalam masalah. Mana kalau jarak tu tidak lama, dia boleh laksanakan tasyahud akhir. Mana niat masuk semula dalam salat lah. Dan dia kita kata sujud sahwi dan dia bagi salam. Tapi kalau jarak tu lama antara selesai salat dan ingat yang terlupa itu, dia tidak boleh masuk, dia tidak boleh hanya melaksanakan tasyahud akhir sahaja, tapi dia kena ulang balik salat itu daripada awal sampai akhir. Baik. Okey, seterusnya. Ini saya ambil satu bab lagi. Okey. Bab seterusnya, lamanya duduk pada 2 rakaat pertama dan 2 rakaat terakhir serta salam dalam salat. Baik. Tajuk ini bincang pula selama mana Nabi SAW berada dalam tahiyat awal itu. Mana duduk pada rakaat yang kedua. Ini bagi salat yang lebih daripada 2 rakaat lah. Kalau salat subuh tu tak timbul masalah lah, sebab itu salat itu
dikira tasyahud akhir saja, tasyahud awal tidak ada subuh. Jadi untuk salat yang 3 rakaat dan juga 4 rakaat, maka adalah 2 tasyahud itu, iaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Baik. Bagaimana kadar masa duduk itu? Lama ataupun tidak? Baik, Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-442. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad, daripada bapanya, daripada Nabi SAW, annahu kana yusallimu fi salah idza faragha minha an yaminih wa an yasarih. Jadi Amir bin Sa'ad mengatakan, ni dia ambil daripada ayah dia lah, Sa'ad ini. Dia kata bahawa Nabi SAW ni apabila dia memberi salam dalam salat, apabila telah selesai darinya, maknanya dikira Nabi ni bila dia bagi salam, mana ada kanan dan ada kiri. Walaupun kita telah bincang, walaupun dari segi perbincangan, mana salam dikira keluar daripada salat itu sebenarnya sudah memadai dengan salam pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah dikira keluar. Mana kalau terkentut selepas daripada itu tidak jadi masalah. Katalah terbatal wuduk selepas daripada salam pertama itu pun sudah dikira sah salat, tidak batal salat itu. Tapi ada perbuatan Nabi-nya bagi salam sebelah kiri. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i pun salam sebelah kiri ni tidak wajib. Itu sunat lah. Tapi kita buat sebab ada hadis. Nabi buat begitu. Kata Imam Syafi'i dalam qaul yang ke-443, diriwayatkan daripada Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, daripada bapanya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Katanya, yang kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Rasulullah ni pada 2 rakaat salat seolah-olah berada di atas batu yang dipanaskan di atas api. Batu yang panas lah. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud sebut begitu, Nabi ni pada duduk tasyahud pertama seolah-olah ada batu yang panas di bawah punggung dia. Itu kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi anak dia Abu Ubaidah tanya, Nabi berdiri kah? Dah oleh kerana panas seolah macam ada batu yang panas. Apakah Nabi berdiri? Ayah dia jawab, kira-kiranya Nabi mahu begitulah. Itulah yang beliau kehendaki. Yang ni Rasulullah mahu begitu. Itulah yang Rasulullah kehendaki. Baik. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-444, dalam hadis ini, Imam Syafi'i buat huraian. Bagaimana? Cuba kita perhatikan bagaimana Imam Syafi'i memahami hadis ini. Dalam hadis ini, wallahu a'lam, kata Imam Syafi'i ini, dalam hadis ini, wallahu a'lam lah, terdapat dalil menunjukkan bahawa baginda SAW tidak menambahkan pada duduk tahiyat pertama selain tasyahud dan selawat. Jadi maknanya berdasar pada hadis ini, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud ini yang diriwayatkan oleh anak dia Abu Ubaidah ni, kata Imam Syafi'i, kita boleh faham bahawa Nabi ni dalam tasyahud pertama dia hanya baca tasyahud dan selawat. Dia tidak ada doa, tidak ada tambahan apa-apa. Dan saya pun perintah begitu juga. Dan bagi saya pun begitulah juga. Itulah yang kita nak buat. Apabila seseorang menambahkannya, maka saya memandang makruh. Akan tetapi dia tidak perlu mengulangi salat dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau tambah pun saya anggap itu makruh. Maknanya tidak lebih baik lah. Jadi tidak ada keperluan untuk tambah di situ. Baik. Berdasarkan gambaran ketergesaan beliau SAW ketika duduk pada 2 rakaat pertama, kita nampak pada 2 rakaat pertama tu disebut Nabi agak nak cepat lah. Tidak mau duduk tu lama. Difaham. Bahkan menjadi dalil. Wallahu'alam, kata Imam Syafi'i. Bahawa seseorang, ni tersilap terjemah ni. Ni kesilapan yang serius ni. Boleh merubah makna. Ni saya rujuk pada kitab asal. Tidak tu kena buang. Tidak ada perkataan tidak tu. Begini saja. Cuba perhati. Bagi yang ada kitab, cuba perhati. Kalau dia baca, boleh jadi dia pening kepala. Ni saya rujuk pada teks asal. Qaul asal, kitab asal daripada Imam Syafi'i lah. Kitab asal tu dalam bahasa Arab. Maksudnya begini. Berdasarkan gambaran ketergesaan beliau SAW ketika duduk pada 2 rakaat pertama, yakni pada tasyahud awal, maka perkara itu menjadi dalil. Wallahu a'lam lah. Ini mengikut istinbat Imam Syafi'i. Bahawa seseorang boleh menambahkan pada 2 rakaat terakhir melebihi duduknya pada rakaat. Maknanya dia boleh panjangkan sedikit tasyahud akhir dengan menambah bacaan lain, doa dan sebagainya lah. Oleh sebab itu saya menyukai bila mana seseorang menambahkan pada tasyahud dan selawat atas Nabi SAW ni pada
pada tasyahud akhir. Dia sebut zikir-zikir yang sabit daripada Nabi, pujian serta doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika duduk pada 2 rakaat terakhir. Sebabnya yang disebut riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu, yang Nabi bagaikan ada batu yang dipanaskan di bawah punggung dia tu, itu ketika tasyahud awal. Maknanya ketika tasyahud akhir bolehlah kita panjangkan sedikit dengan baca doa. Sebab tu ada syariat baca doa sebelum salam. Ada. Maknanya lebih panjang sedikit. Itu boleh. Kata Imam Syafi'i. Kena perhati bagi yang ada kitab ni, sebab dengan kehadiran kalimah tidak itu, dia boleh memeningkan kepala kita. Baik, qaul yang terakhir pada pagi ni, iaitu kata-kata Imam Syafi'i yang ke-445. Saya berpandangan bahawa imam boleh menambahkan tasyahudnya dengan tasbih atau bacaan lain, sampai ia beranggapan bahawa orang yang lisannya agak kaku telah menyelesaikan bacaan yang harus diucapkan atau melebihi dari itu. Jadi bagi Imam Syafi'i ini pendapat dia lah. Oleh kerana ada keharusan mengikut istimbat yang dibuat oleh Imam Syafi'i berdasar pada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tadi, maka dia buat kesimpulan bahawa bagi seorang imam tu dia bolehlah memanjangkan sedikit bacaan sebagai tambahan kepada tasyahud itu dengan baca zikir dan doa. Lebih-lebih lagi kalau dia nak tunggu, mungkin ada makmum ni yang bacaannya lambat dan sebagainya. Itu pandangan Imam Syafi'i lah. Walaupun ulama lain tidak berpandangan begitu. Jadi kalau kita nak ikut pun boleh, tak mau ikut pun boleh. Ini pandangan Imam Syafi'i saja. Sebab Imam Syafi'i itu sebut yang asalnya, maknanya boleh, memang boleh lah. Doa tu ada, sebelum salat tu ada, sabit daripada Nabi. Sebab tu ulama kita kata boleh. Tetapi kata-kata Imam Syafi'i dengan maksud untuk menunggu, memberi ruang kepada makmum yang lambat, yang mungkin lidah dia tu lambat menyebut. Jadi kalau imam tu cepat bagi salam, boleh jadi jarak antara salam imam dengan salam makmum tu agak jauh. Jadi itu tidak baik juga. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Jadi pandangan Imam Syafi'i ini lebih kepada ijtihad dia lah, pandangan dia. Jadi perkara ini tidaklah menjejah ke salat. Dan dari setengah-setengah keadaan ada kebaikan juga. Kita tahulah, sebab kita masyarakat setempat misalnya, kita jadi imam, kita tahu di kalangan makmum kita ni, misalnya di balai sah, di surau, di kampung-kampung, memang ada orang yang sangat tua, tapi mereka iltizam, mereka istiqamah datang. Kita raikan mereka. Jadi imam tu jangan terlalu cepat lah. Ataupun jangan kadar biasa, bahkan dia kena tahu keadaan makmum itu. Boleh jadi kalau dia salat tempat lain, kadar itu sudah mencukupi. Tapi boleh jadi bila dia balik ke kampung, oleh kerana makmum ni sudah tua-tua, kadang-kadang tu tersangat tua, setengah tu perlu dipapah untuk pergi solat berjemaah, lagi perlu diraih. Jadi kata-kata Imam Syafi'i ini sebenarnya lebih merujuk pada situasi, lebih merujuk pada keadaan. Kalau imam tu tengok makmum tu terlalu tua, pergerakannya sudah lambat, percakapannya sudah terketar-ketar misalnya, dia cuba lambatkan sedikit tasyahud itu untuk beri ruang yang selesa kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan mereka. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi tidak timbul isu lah di sini sebenarnya. Baik, seterusnya bab memberi salam dalam salat. Ini kita bincang pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan memberi salam dalam salat. Baik, sebelum saya tangguhkan perbincangan ini, jelas di sini kita nampak bahawa Imam Syafi'i ini adalah seorang, kita kata salaf, ulama yang menjadi ikutan umat ini. Bagaimana keberadaan Imam Syafi'i dari sudut mengutamakan dalil. Apa saja yang dia buat, dia dahulukan dalil. Selepas itulah, kalau dia nak berijtihad berdasar kepada keilmuan dia nak berijtihad selepas dia kemukakan dalil. Itu sifat Imam Syafi'i. Dan sifat ini adalah merupakan satu amanah yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullah. Mana Imam Syafi'i ini tak mungkin dia akan melakukan bid'ah dan sebagainya. Tak mungkin. Sebab tu dalam pandangan Imam Syafi'i kena ingat, dia tidak sebut Sayyidina, tapi kena ingatlah perkara tu khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi khilaf itu khilaf afdal. Khilaf harus saja, boleh ataupun tidak. Dan maknanya kalau kita kembali pada asal, kita kata tak perlu tambah, bagi saya itu lebih baiklah. Seperti mana Imam Syafi'i sendiri pun begitu sikapnya. Dalam kita kata berinteraksi dengan nas ni, jangan kita terlalu banyak takwil, bahaya. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.